Assalamualaikum dan welcome back to Noro TV. Jujutsu Kaisen 176 manga chapter review. Chapter yang bertajuk Sendai Koloni Part 3. Alright, tu tak payah buang masa, jom kita layan video ni dengan my best friendo, my brother Todo. Let's get it. Meni mono misete yaru. Chapter ni bermula dengan pengakhiran chapter sebelum ni. Takako menyerang Yuta sampai Yuta terpelanting jauh dan Yuta terus terfikir mengenai serangan tu. Tiba-tiba Takako muncul dan menumbuk Yuta, tapi Yuta berjaya mengelak sambil membalas tumbukan. Walau bagaimanapun Takako bertindak seperti meragut ruang udara sehingga tangan Yuta berubah bentuk menjadi seperti getah dan Yuta terkena pukulan Takako di muka. Yuta kemudian mundur ke belakang untuk mengelak serangan Takako. Tangan Yuta kembali normal dan Yuta cakap tangan dia juga tak rasa sakit. Yuta fikir teknik Takako mampu mengawal ruang, tapi dia tak boleh mencederakan manusia seperti teknik Limitless Gojo Satoru. Takako seperti boleh menarik dan memusing ruang. Kemudian Takako sendiri yang dedahkan teknik dia kepada Yuta, di mana dia boleh menukarkan langit menjadi permukaan. Takako juga turut menayangkan kepada Yuta mengenai apa yang boleh dilakukan dengan teknik dia. Tapi Yuta juga terfikir bagaimana teknik macam tu boleh hentam Yuta sampai melambung. Mesti ada helah yang digunakan oleh Takako. Jadi Yuta nak Takako serang Yuta lagi sekali untuk dia memahami teknik Takako. Sebelum tu Yuta tanya soalan dulu kepada Takako. Yuta tanya tak kisahkah kalau Takako dibunuh. Yuta cakap dia faham kalau sorcerer yang lemah berlawan menggadaikan nyawa dalam kelinggim, tapi sorcerer yang kuat seperti Takako sepatutnya cuma perlu fokus mendapatkan poin. Jadi kenapa Takako bersungguh-sungguh nak libatkan diri dalam pertarungan yang susah? Takako mula menyampah dengan Yuta. Takako berkata kenapa sorceress modern fikir yang nak hidup balik tu sangat menyenangkan. Sebenarnya bagi Takako, dia rasa seperti dia baru lepas dari neraka. Takako bersetuju untuk hidup semula disebabkan dia mempunyai penyesalan dalam hidup dia sebelum ni. Kelinggim ialah cuma langkah pertama dalam kehidupan baru Takako. Tapi disebabkan Kenjaku yang kendalikan kelinggim, eloklah bertungkus lumus dapatkan poin sebanyak yang mungkin sebab mereka tak ada idea apa yang akan berlaku. Yuta kemudian tanya soalan yang mula menaikkan darah Takako. Yuta tanya Takako tak ada kawan atau boyfriend ke? Walaupun Yuta cakap dia sebelum ni pun tak pernah ada kawan, dia tetap tak faham dengan Takako. Hanya disebabkan Takako mempunyai penyesalan selepas beratus atau beribu tahun, Takako tetap tak kisah membunuh orang untuk kepentingan diri sendiri. Takako teringatkan seseorang dan dia fikir Yuta ialah sorcerer daripada klan Fujiwara, iaitu klan di mana Takako pernah bekerja bersama di zaman silam. Takako marah dan bertanya apa yang Yuta dan klan dia tahu. Tiba-tiba satu serangan padu laser beam muncul. Serangan tu datang daripada rambut Ichiguri Ryu. Ryu berada di atas bangunan yang tak jauh dengan Yuta dan Takako. Yuta fikir jarak serangan yang boleh dilakukan oleh Ryu sangat dahsyat. Walaupun Rika tengah melindungi orang awam dekat stadium, kalau serangan tu kena tepat tak mustahil akan ada orang yang terkorban. Yuta buat keputusan untuk lawan dengan Ryu dulu. Takako berpendapat yang disebabkan Kuro, Rushi dan Ruff Lakdawala dah mati, kali ni dia dah boleh berlawan dengan Ishiguri. Takako akan lawan kedua-dua Yuta dan Ichiguri. Yuta dengan pantas berlari ke arah Ichiguri. Kemudian Ichiguri menembak keluar
keluar beberapa laser yang boleh mengejar Yuta. Yuta mengelak dengan baik, tapi beberapa laser dilihat seperti terkena Yuta. Ryu tak puas hati sebab dia rasa Yuta kalah cepat sangat, tapi silap banyaklah sebab fikir macam tu. Yuta datang di rooftop Ryu berada. Ryu akhirnya sedar yang Yuta berjaya melepaskan diri daripada laser tu dengan berlari ke bawah lubang yang dibuat oleh Rika semasa berhadapan dengan Kurorushi. Yuta tak cakap banyak, dia terus menyerang Ichiguri dan Yuta minta Ichiguri untuk lawan dalam jarak dekat. Yuta tak mau serangan Ryu terkena orang awam. Ryu berkata adakah lawan macam tu dapat puaskan hati dia. Tangan Ryu berasap seolah-olah dia bersedia untuk menembak Yuta. Habis chapter ni dan no break next week. Chapter yang padu lagi sekali, padat dengan aksi. Aku dah dapat jangka yang fight mereka akan jadi 2 lawan 1, tapi nasib baik Takako pun nak lawan dengan Ichiguri. Jadi fight mereka lebih kepada 3 penjuru berbanding 2 lawan 1. Aku harap kita dapat flashback mengenai Takako sebab kita boleh juga dapat tahu mengenai nenek moyang Yuta. Takako ada sejarah dengan klan Fujiwara, tapi tak sangka pula dia berdendam dengan klan yang dia pernah bekerja bersama. Mesti ada peristiwa gelap yang berlaku. Kes teknik Takako memang sempoi dan kes teknik Ryu pun mantap. Teknik dia seperti ada kena-mengena dengan makanan sebab nama serangan Ryu sama seperti nama pencuci mulut. Lepas tu Ryu juga ada cakap adakah lawan dengan Yuta dapat mengenyangkan dia. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter ni dan apa yang akan berlaku lepas ni. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi saudara. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro TV.